Baik, insyaAllah kita sambung hari ini. Masih lagi dalam martabat niat sembahyang. Martabat niat sembahyang. Faiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat muka surat 16, muka surat 16. Martabat yang kedua daripada empat martabat solat, martabat niat sembahyang. Nazrin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Wan Fatimah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita boleh mula tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan rutin mingguan kita setiap Sabtu pagi jam 10 pagi untuk kita teruskan program pengajian kitab secara online, kitab yang kita baca iaitu kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, dalam masih lagi dalam tajuk pendetailan setiap rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada 13, kita detailkan satu persatu. Kita akan bincang rukun yang pertama dulu, iaitu niat di dalam sembahyang. Sebelum daripada ni ataupun minggu lepas kita dah bincang makna niat dan perbezaan di antara empat istilah yang lain yang ada kaitan dengan niat, iaitu niat, yang keduanya azam, yang ketiganya ialah hadisun nafsi, dan yang keempatnya ialah yang keempatnya lafaz. Ada empat istilah ini yang perlu kita faham, yang perlu kita hadam supaya kita lebih clear, lebih mantap kepahaman kita tahu apa beza di antara niat dan apa beza di antara azam dan juga apa beza di antara hadisun nafsi, perkataan hati, percakapan hati ataupun dipanggil bisikan hati, dan juga beza dengan lafaz. Itu perbezaan. Ada empat perkara, ada empat istilah yang telah kita bincang minggu lepas. Jadi kita terus kepada yang kedua. Yang pertama makna niat telah settle, yang keduanya kita nak bincang martabat niat. Martabat niat di dalam sembahyang ini ada empat martabat niat. Jadi empat martabat niat di dalam sembahyang nisbah kepada juz'u. Empat martabat niat dalam sembahyang ini nisbah kepada apa? Nisbah kepada juzuk niat. Juzuk niat ini secara asas ada 3, tetapi secara detailnya ada 4. Secara detail ada 4 juzuk. Yang pertamanya dipanggil qasdun ataupun qasad, yang kedua kita panggil ta'arud, yang ketiga kita panggil ta'ayun ataupun ta'yin, dan yang keempatnya dipanggil ta'ayyun nafsih ataupun ta'yin nafsih. Itu 4 juzuk niat. Jadi 4 juzuk niat ini ada kalanya sembahyang ini memerlukan satu juzuk sahaja untuk sah niat. Ada kalanya dia memerlukan 2 juzuk niat baru sah. Ada kalanya jenis solat itu memerlukan 3 juzuk niat barulah sah, dan ada kalanya perfect niat itu perlukan sembahyang itu, ada kalanya jenis sembahyang yang perlu kepada 4 juzuk niat barulah sah. Sebab itulah kenapa tuan-puan kita bincang 4 standard niat ini dari sudut juzuk niat. Dari sudut juzuk niat. Baik, kita dah bincang minggu lepas satu daripada 4 standard niat ataupun satu daripada 4 martabat niat, iaitu pertamanya ialah jenis sembahyang yang sah
ataupun yang memadai hanyalah niat satu juzuk sahaja. Apa dia satu juzuk niat? Iaitu hanya disyaratkan ada qasdun sahaja. Ada yang jenis niat, jenis sembahyang yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat niat, syarat sah. Bukan sunat tu panas, syarat niat, iaitu syarat untuk nak mengesahkan niat kita hanya ada satu juzuk sahaja, iaitu qasdun. Iaitu qasdun. Apa dia qasdun ni tuan-puan? Kita dah sebut minggu lepas, kita ulang balik. Yang kata qasdun ini iaitu lintasan hati terhadap diri sembahyang. Aku solat, terlintas di hati kita, aku solat. Tanpa bisikan, hati tidak membisik pun, aku solat. Hati tidak berkata-kata pun, aku solat. Hati tidak bercakap, aku solat, tapi hati terus ingat, hati terus sedar, dan hati terus lintas, terdetik diri sembahyang. Apa maksud diri sembahyang tuan-puan? Iaitu aku sembahyang. Aku sembahyang tanpa menyatakan sembahyang itu fardu, tanpa dia menyatakan sembahyang itu sunat, tanpa dia menyatakan ataupun tanpa dia terlintas di hati dia jenis ataupun waktu sembahyang ataupun sebab sembahyang. Dia tak terlintas pun, maka sah. Apa contoh sembahyang, jenis sembahyang yang hanya disyaratkan satu juzuk sahaja? Contohnya tuan-puan dah disebut pada minggu lepas, iaitu tiap-tiap sembahyang yang tidak mempunyai sebab dan tidak mempunyai waktu, iaitu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni tuan-puan, kalaulah lafaz niat yang perfect, lafaz niat yang komplit, campur wajib dan sunat, usalli sunatal mutlak raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat dan juga niat yang komplit, niat yang panjang. Tapi kita nak bincang ini tuan-puan bukan yang komplit. Kita nak bincang step yang pertama dulu, iaitu yang wajib. Yang wajib yang nak kena ada niat sunat mutlak ini hanyalah terlintas di hati kita, aku solat. Tanpa sebut mutlak, tanpa sebut sunat, tanpa sebut 2 rakaat, tanpa sebut tunai, tanpa sebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sah sembahyang kita. Cuma tak dapat pahala sunat. Kenapa? Kerana sunatnya kita fullkan dia punya niat. Macam mana full? Usalli, itu yang wajib. Sunnata, sunat. Mutlak, sunat. Raka'ataini, sunat. Adaan, sunat. Lillahi ta'ala, sunat. Berapa item yang sunat? Banyak item yang sunat. Sunat, mutlak, 2 rakaat, tunai kerana Allah. Ada 5 item yang sunat, 1 item yang wajib. Maknanya tuan-puan, kita nak fokus pada pagi ini, kita nak tahu yang dalam niat itu mana juzuk yang wajib, mana juzuk yang sunat. Wajib itu mengesahkan sah sembahyang kita, dan sunat itu mengesahkan untuk kita dapat pahala sunat. Kita akan direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala sunat. Baik, saya sambung pada hari ini, martabat pada pagi ini, martabat yang kedua daripada 4 martabat niat dalam sembahyang ataupun niat sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Keduanya, muka surat 16 tuan-puan, perenggan yang atas bagi kawan-kawan yang ada kitab. Dan martabat yang keduanya daripada 4 martabat. Perenggan pertama dari perenggan baris yang pertama, bukan perenggan pertama, baris pertama dari atas, muka surat 16. Dan martabat, dan ini sambungan daripada martabat pertama. Dan martabat yang kedua, ini martabat niat yang kedua daripada 4 juzuk niat ataupun 4 pembahagian niat sembahyang. Niat sembahyang, iaitu 2 ni, iaitu sembahyang yang memada, yakni sembahyang yang sah dengan qasad dan ta'ayyun. Sembahyang yang memada, yang sah, nak kena ada 2 juzuk niat. Daripada 4 juzuk tu, hanya 2 juzuk niat yang wajib. Adapun yang lain, item lain tu sunat kita terlintas di hati kita ataupun sunat kita lafazkan. Juzuk mana yang perlu ada? 2 ni, pertamanya qasdun, yang keduanya ta'ayyun. Saya ulang sekali lagi tuan-puan supaya tidak keliru di antara 4 ini. Pertama tuan-puan dipanggil qasdun, lintasan hati kepada diri sembahyang, iaitu aku sembahyang, itu dipanggil qasdun. Yang kedua, juzuk yang keduanya ialah terlintas di hati kita fardu ataupun sunat, dipanggil ta'arrud.
Ta'arud ini asal dia melitan. Ta'arud. Maknanya apa? Maknanya kita terlintas di hati kita. Kita sebut fardu ataupun sunat. Sebab dalam sembahyang ini tuan, kategori dia ada kategori fardu dan ada kategori sunat. Maka yang ta'arud ini kita kena nyatakan ataupun kita kena sebut. Kita kena lintankan, kita kena sebut. Apa dia? Fardu atau sunat? Itu dia panggil ta'arud. Ada jenis sembahyang yang mesti kita sebut fardu ataupun sunat. Tak sebut tak sah. Itu kita kena tahu jenis sembahyang macam mana yang wajib disebut fardu. Jenis sembahyang macam mana yang mesti ada juzuk ta'arud. Okey, yang kedua ta'arud. Ta'arud ni refer kepada fardu ataupun sunat. Yang ketiga, juzuk yang ketiga tuan-puan, nama dia ta'ayun ataupun boleh dibaca dengan dua wajah, ta'yin. Boleh baca dengan ta'ayun dan boleh dibaca dengan ta'yin. Apa dia ta'ayun ataupun ta'yin ini? Menyatakan ataupun spesifikkan waktu solat ataupun sebab solat. Nyatakan waktu solat, nama bagi waktu solat, nama bagi solat, nyatakan nama solat dan juga nyatakan sebab solat. Soli farda, dua. Farda apa? Zuhri. Zuhri itu dipanggil ta'ayun. 3 item situ, 3 juzuk. Juzuk pertama soli, juzuk yang kedua fardu, juzuk yang ketiganya ialah zuhri. Zuhur itu dipanggil juzuk yang bernama ta'ayun. Ta'ayun. Yang keempat tuan-puan, dia ada 4 semua juzuk ni. Ada jenis solat yang memerlukan 4. Apa dia 4? Ta'ayyum nafsih. Ta'ayyum nafsih ni, ta'ayyum tu dah menyatakan zahur. Maka nafsi ini lebih spesifikkan lagi, detailkan lagi, sama ada dia menjadi imam ataupun menjadi makmum. Ada sembahyang yang wajib dia kena niat makmum dan dia kena niat imam. Sembahyang yang macam mana tuan-puan? Sembahyang Jumaah wajib di dalam solat ataupun wajib di dalam niat mesti lengkap 4 juzuk niat. Juzuk yang terakhirnya ialah ta'ayyum nafsih, iaitu menyatakan, spesifikkan imam ataupun makmum. Kalau dia terlupa tuan-puan niat imam ataupun terlupa niat makmum, maka tidak sah takbir Jumaat dia. Wajib i'adah lain, kena takbir lain. Contoh tuan-puan sembahyang Jumaat bagi lelaki, usalli fardal Juma'atu raka'ataini ma'mumam lillahi ta'ala. Maka makmum itu juzuk yang keempat, yang mesti, bukan sunat, yang mesti terlintas di hati kita sama ada sebagai imam ataupun sebagai makmum. Maka juzuk yang keempat ni nama dia apa tuan-puan? Nama dalam bahasa akademiknya, bahasa fiqahnya ialah ta'ayyun nafsihi, iaitu mendetailkan, menyatakan secara detail statusnya sama ada imam ataupun makmum. Baik, settle tuan-puan. Itulah 4 juzuk niat yang kita akan bincang pada pagi ni. Kesemuanya 4 martabat niat. Mengikut apa? Mengikut nisbah juzuk niat. Baik, settle. Yang kedua, ni martabat yang kedua, jenis solat yang sah dengan ada qasa' dan ta'ayyum. Apabila kita sebut qasa', kita sebut ta'ayyum, tuan-puan terbayang di minda kita. Qasa' itu usalli, ta'ayyun itu nama bagi solat ataupun nama bagi waktu solat ataupun nama ataupun merujuk kepada sebab sembahyang. Tu. Erti nak kena ada qasa' dan ta'ayyun ni apa dia? Ta'ayyum ni iaitu menyatakan dalam niat itu, juzuk apa yang nama juzuk ta'ayyum ni? Menyatakan dalam niat itu nama sembahyang dan juga waktu sembahyang ataupun sebab sembahyang. Artinya meniat akan zat sembahyang. Meniat akan zat, terlintas akan diri sembahyang. Macam mana tuan-puan? Aku sembahyang. Itu juzuk pertama. Juzuk pertama ni terlintas diri sembahyang, dia panggil qasdun. Dalam istilah fiqah dipanggil qasdun. Qasdun itu merujuk pada apa? Merujuk kepada lintasan kepada diri sembahyang. Aku sembahyang. Itu dipanggil qasdun. Meniat akan zat sembahyang. Meniat ni maknanya terlintas di hati akan diri sembahyang. Dan meniat akan waktunya, waktu sembahyang, atau sebabnya, sebab sembahyang, atau bukan dua-dua. Sebab tuan-puan ingat, sembahyang sunat, ini contoh sembahyang sunat ni, kita duk bincang martabat kedua, bukan sembahyang wajib, sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat ni tuan-puan, ingat dia ada kategori dia.
ada kategori mengikut nisbah. Yang pertama, kategori pertama sembahyang sunat ni, kategori dia ini kita sebut acak kali tuan supaya kita familiar, supaya biasa dengan kita info-info ni, menyebabkan kita dah sebati dalam minda kita. Apa sebut sembahyang sunat, tergambar kepada kita pembahagian sembahyang sunat mengikut nisbah. Pertamanya, sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kategori yang kedua, sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Kategori yang ketiga, sembahyang sunat yang tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai sebab. Ada 3 kategori utama sembahyang sunat ini. Kalau sembahyang sunat yang punya waktu, tuan-puan, tiap-tiap sembahyang sunat yang punya waktu banyak. Contoh sembahyang sunat duha, dia ada waktu dia. Sembahyang sunat rawatib, ada waktu dia. Waktu qabliyah, waktu ba'diyah. Sembahyang sunat tahajud, ada waktu dia. Sembahyang sunat tarawih, ada waktu dia. Sembahyang sunat witir, ada waktu dia. Itu dia panggil sembahyang sunat, contoh-contoh sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kategori yang kedua, sembahyang sunat punya sebab. Sebab ini dia bukan waktu, tetapi dia punya sebab. Dapat sebab boleh solat, tak dapat sebab tak haram dia solat kalau tak dapat sebab. Contoh macam mana tuan-puan? Contoh dia, sebab dia solat ini kerana gerhana, maka dipanggil sebab gerhana. Kalau tak gerhana, haram lagi, tak sah dia mendirikan solat gerhana. Sebab itu kena dapat sebab dulu baru solat. Kita panggil sebab gerhana bulan ataupun matahari. Contoh yang kedua, tuan-puan, sembahyang musafir. Sembahyang sunat musafir, bukan sembahyang sunat dalam musafir. Tu dia beza. Kita akan belajar dalam bab tajuk spesifiknya, sembahyang kategori sembahyang sunat. Sembahyang sunat dalam musafir lain, sembahyang sunat musafir lain. Sembahyang sunat musafir ini iaitu sembahyang sunat nak musafir. Kalaulah tidak dapat sebab, maka tak sah kita salat. Saja-saja duduk rumah, tiba-tiba salat sunatul musafir raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tak pergi ke mana pun, maka haram lagi, tidak sah mengerjakan salat yang tidak ada sebab. Nak musafir, kita akan belajar syarat dia. Bukan musafir disyaratkan 2 marhalah, tidak. Asalkan nak musafir ke tempat yang suara kita ini tak dengar, ke tempat yang kita nak pergi itu, suara kita dengar, suara yang ori ni, kalaulah kita panggil, tak dengar, itu dah boleh dah kita solat sunat musafir. Itu syarat-syarat detail, nanti kita akan belajar ke datang. Ini secara review awal saja. Jadi apabila kita nak musafir, maka kita solat dulu baru musafir. Sebab itulah detailnya, tuan-tuan, kita akan belajar ke datang. Sembahyang mempunyai sebab ini terbahagi kepada 2 pula. Ada sebab yang mutaqaddim, ada sebab yang mutaakhir. Ada sebab itu mutaqaddim, sebab itu dulu barulah solat. Kena dapat sebab dulu baru sembahyang. Maksud dianya, kena dapat sebab baru solat. Dapat gerhana dulu baru solat. Jangan solat dulu baru gerhana, tak sah. Ini dia panggil sebab yang awal. Kena dapat sebab terlebih dahulu, baru diikuti dengan sembahyang. Ada yang sebab berada selepas sembahyang. Maksudnya nak solat dulu, barulah didapati sebab. Contoh, kita nak musafir, ke solat dulu, baru musafir. Allahu Akbar. Selepas selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil kunci kereta, tuan-puan, terus musafir. Maknanya solat dulu baru musafir. Itu dipanggil sebab juga, tetapi sebab itu berada di belakang daripada solat. Itu dipanggil sebab yang mutaakhir. Itu kita akan belajar akan datang. Ini secara asas sahaja. Begitu juga sembahyang hajat mempunyai sebab. Sebab apa solat hajat, tuan-puan? Sebabnya ialah doa. Sebab itu doa ini berada di belakang. Solat dulu baru sebab. Istikharah, sebab. Sebab apa? Sebab doa. Kita nak minta supaya Allah beri pilihan yang terbaik di kalangan dua-dua yang baik ini. Yang mana terbaik di kalangan yang baik? Maka kita minta, ya Allah, kamu pilihlah, berikanlah kepada aku di antara 2 benda yang baik ini, mana yang terbaik. Doa itu selepas solat. Bermaksud, tuan-puan, maksud dia apa? Maksud dianya sebab itu berada selepas daripada doa. Jadi itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga apa dia, tuan-puan? Kategori yang ketiganya ialah sembahyang yang tidak ada sebab dan tidak ada waktu. Boleh sembahyang bila-bila
Apabila kita rajin, kita ingat pada Allah Ta'ala, kita rindu kepada Allah Ta'ala, nak solat zuhur lambat lagi, duha dah buat, lepas duha nak datang zuhur, kita rasa rindu kepada Allah, nak komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak bertemu dengan Allah di dalam kemuncak ibadat kepada Allah, maka ada diperuntukkan oleh Allah caranya, medianya ialah melalui perantaraan solat yang ada protokolnya, nama dia adalah solat sunat mutlak. Tidak ada sebab, tidak ada waktu tertentu boleh solat bila-bila, melainkan jangan solat pada waktu yang tahrim. Solat pada waktu tahrim tidak sah, lagi haram solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni apa makna mutlak? Tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Sebab itulah tuan-puan cara dia sangat simple, hanya kita terlintas di hati kita, aku solat. Tak menyatakan sunnah, tak menyatakan mutlak, tak menyatakan 2 rakaat, tak menyatakan kerana tunai, tak menyatakan kerana Allah, sah. 5 item itu, 5 item niat itu, 5 juzuk niat itu sunnah. Yang wajibnya adalah usalli lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sah. Aku solat. Maksud aku solat dia secara auto. Apabila sebut aku solat, dia terus masuk di dalam kategori solat sunat solat sunat mutlak. Baik, yang kedua apa yang kedua? Martabat yang kedua ada disyaratkan 2 niat. Apa dia 2 niat? Pertamanya kena ada qasa', yang keduanya kena ada ta'ariyun. Kena nyatakan waktu niat, kena nyatakan sebab sembahyang. Mana contoh? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu tiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu ataupun tiap-tiap sembahyang mempunyai sebab, seperti segala sunat rawatib dan sunat gerhana, seperti diniatnya niat sunat rawatib. Ini contoh niat yang mempunyai 2 juzuk. Niat yang syaratnya 2 juzuk niat sahaja. Mesti ada usalli, mesti ada zuhri, mesti ada satu lagi, mesti ada sebab. Kalau sebab tu gerhana, mesti ada gerhana. Aku sembahyang gerhana matahari, tanpa perlu sebut sunat. Sunat itu sunat sebut, bukan wajib sebut sunat tu. Sebab sunat itu ta'arud. Di sini tidak perlukan ta'arud, hanya sunat ta'arud. Tuan-puan jangan confuse di antara wajib dengan sunat. Kita bincang ni hak wajib. Yang item wajib, juzuk wajib, nak mengesahkan diri niat. Adapun nak mengesahkan pahala sunat, tambah komplitkan sebagaimana yang selalu kita sebut, usalli sunnatal zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, itu sunat yang komplit. Jangan duk pening-pening tuan-puan. Kadang-kadang benda basic dia nampak basic tapi tak tahu juga. Nampak basic tuan-puan, kadang-kadang orang tak cakna dengan basic. Dia bunyi kita belajar kuliah basic, dia buat tak hirau, dia buat tak heran, buat tak dengar, tanya tak tahu. Tu bahaya. Mudah je buat niat, dia kata duk bincang pasal apa niat. Tanya dia hak mana wajib mana sunat pun. Tunggang langgam lagi. Hak mana wajib niat? Dalam usalli fardal zuhri arba'an raka'atin adaan lillahi ta'ala, mana niat tadi tu, mana yang wajib niat, mana yang sunat niat? Dia kata semualah, kita dah daripada kecil lagi duk belajar, daripada sekolah rendah lagi usalli fardal zuhri arba'an raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sebab itulah tuan-puan, dia tak tahu, dia ingat semua tu wajib. Sebab itulah dia terlupa lillahi ta'ala pun dia confuse. Dia terlupa rakaat pun dia confuse. Sedangkan rakaat itu sunat sebut, lillahi ta'ala itu sunat sebut, adaan itu sunat sebut, bukan wajib. 3 juzuknya yang terakhir itu bukan wajib, hanyalah sunat sebut. Ini penting tuan-puan, jangan memandang lekeh dan memandang rendah dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para ulama kita sangat membesarkan ilmu, walaupun ilmu itu basic. Lebih lagi ilmu basic itulah yang akan dipandang tinggi oleh para ulama kita, yang akan dibesarkan oleh para ulama kita. Tanpa kekuatan basic ini, tidak akan mampu untuk memahami ilmu yang tinggi. Foundation ini sangat penting, kukuh, akar tunjang yang kukuh. Untuk apa? Untuk bina bangunan yang besar. Kalaulah nak bina bangunan yang tinggi, nak bina bangunan yang besar, foundationnya, tunjangnya tak kuat, maka tuan-puan, bangunan itu tak ke mana.
akan runtuh bila-bila. Begitu juga konsep kepahaman kita dalam agama. Sebab agama itu ada struktur dia. Agama terbina melalui sistem dan juga struktur yang tersendiri yang perlu kita follow dia punya sistem. Barulah faham agama cantik. Awal ini tuan-puan, dia tak tahu sistem agama, dia tak tahu struktur agama, dia tak tahu foundation yang perlu dibina terlebih dahulu, menyebabkan dia belajar ikut dam. Dia follow tok guru tu, follow tok guru ni sampai 10 tahun. Tapi satu kitab yang kecil, basic pun tak pernah khatam. Menyebabkan rugi dia punya masa yang dihabiskan 10 tahun. Tetapi dari sudut hasilnya, resultnya nothing. Tak ada apa-apa tuan-puan. Ini sangat rugi. Sebab tu sistem fokus, please. Kita fokus kepada sistem, kepada struktur, kepada foundation terlebih dahulu sebelum kita bincang yang tinggi-tinggi. Sebelum kita bincang soal info-info tambahan. Baik, saya terus kepada contoh. Mana contoh tuan-puan? Usalli. Seperti diniatnya usalli sunnatal zuhri qabliyatan au ba'diyatan. Mana wajib ni? Hak wajibnya usalli dengan zuhri qabliyah. Dua je wajib. Usalli wajib, zuhri qabliyah tu, zuhur qabliyah kena syarat, kena nyata. Qabliyah dengan ba'diyah itu kena nyata. Jadi usalli sunnatal zuhri, sunnat itu sunnat kita nyatakan. Yang wajibnya ada dua sahaja. Adapun dua item lagi itu sunnat itu lillahi ta'ala raka'ataini lillahi ta'ala ataupun adaan lillahi ta'ala 4 juzuk lagi sunat kita tambah. Adapun yang wajibnya adalah 4 juzuk sunat, 2 juzuk yang wajib. Mana yang wajib? Aku sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang zuhur qabliyah. Itu wajib. Sunat kita tambah. Aku sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Sunat apa? Zuhur qabliyah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Lagi sunat adaan, lagi lillahi ta'ala. Komplitkan 4 juzuk niat dan 2 juzuk yang wajib. 4 yang sunat, 2 yang wajib. Settle. Contoh yang kedua. Artinya sahaja aku sembahyang sunat zuhur dahulu daripada solat fardu, atau kemudian daripada solat fardu. Baik. Ataupun contoh kedua, usalli sunnata kusufis syamsi awil qamari. Artinya sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ini contoh apa tuan-puan? Contoh kedua, dia bagi 2 contoh saja. Ini contoh bagi kategori sembahyang yang mempunyai sebab. Tadi contoh sembahyang punya waktu. Dah contoh sembahyang punya waktu, dah bagi contoh dah. Bagi ada 2 saja yang wajib, 4 yang sunat. Sama juga konsep dia, sembahyang yang mempunyai sebab. Ini pun basic juga tuan-puan. Kalau tuan-puan boleh kuasai basic ni, alhamdulillah. Master dah dalam bidang dalam fiqh basic lah, bukan master yang ni. Pembahagian sunat. Sebab kadang-kadang tuan-puan benda basic ni orang dah tinggal. Sembahyang sunat pun tak tahu ada berapa bahagian. Kena panggil back to basic balik, kuasai basic balik, insya-Allah kekuatan berada di situ tuan-puan. Rahsia kejayaan kita, rahsia kekuatan dalam agama kita berada pada basic, berada pada asas. Sebab itu kita sangat tekankan asas. Bukan kita tak boleh bincang soal yang tinggi-tinggi, bukan kita tak boleh bincang soal info-info sirah-sirah yang tinggi-tinggi berkaitan dengan Dajjal, berkaitan dengan akhir zaman, peristiwa akhir zaman. Memang menarik kita bincang. Info-info tersebut sangat menarik, sangat magnet, tarikan kepada seluruh umat Islam untuk tahu, rangsangan untuk tahu. Tetapi kita nak balancekan, nak tahu benda info tambahan itu, pastikan kita ada tapak yang kukuh. Kita pastikan kita tapak. Sebab tapak kukuh ini memastikan kita jana create pahala semaksimum mungkin. Motivasi info tambahan itu sebagai motivasi kita. Untuk apa? Untuk prepare aset yang sangat maksimum. Untuk prepare pahala sebelum datangnya Dajjal. Untuk prepare pahala sebelum datangnya kiamat. Untuk prepare pahala sebelum datangnya mati. Sebab itulah kita, motivasi itu penting. Tetapi paling penting ialah cara untuk jana pahala
sebelum datangnya Dajjal, sebelum datangnya mati, sebelum kita kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab baik tuan-tuan, cantik settle. Yang ketiga, dah settle dah. Contoh yang kedua, sahaja aku sembahyang sunat gerhana 2 rakaat tunai kerana Allah Taala. Gerhana bulan sebut gerhana bulan, gerhana matahari sebut gerhana matahari. Poin di sini tuan-tuan sama konsep dia. Ada 2 yang wajib, 4 yang sunat. Apa yang wajib? Aku sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang gerhana matahari, itu yang wajib. Sunat tambah aku sembahyang sunat tambah gerhana matahari wajib. 2 rakaat sunat. Adaan sunat kerana Allah Taala sunat. Kerana Allah Taala sunat. Jadi itulah dia sunat, 2 yang wajib, 4 yang sunat. Maknanya kita direkodkan pahala yang wajib dan pahala yang sunat dalam niat kita. Itu penting. Kenapa nak tahu ni pembahagian wajib, pembahagian sunat? Nak tahu wajib untuk memastikan bahawa niat sembahyang kita diterima oleh Allah Taala. Itu urusan wajib. Tetapi kenapa kita nak tahu juga yang mana sunat? Supaya kita nak hadirkan hati kita. Nak ingat juga sunat, nak ingat juga 2 rakaat, nak ingat juga adaan, nak ingat juga kerana Allah. Dah bagi komplit dalam takbir itu 4 juzuk niat sunat, 2 juzuk niat wajib ini, 6 niat juzuk niat ini. Pastikan kita terlintas bila dalam takbir. Untuk apa? Untuk kita dapat income bayaran daripada Allah Ta'ala yang berbentuk sunat dan juga bayaran berbentuk wajib. Itu penting. Kenapa kita nak kena tahu. Dan last sekali tuan-puan, sebelum kita break pukul 11, kita cuba habiskan. Ada 2 lagi. Yang ketiga, belum last. Yang last yang keempat. Dan yang ketiga, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan martabat yang ketiga. Ini mudah tuan-puan, martabat ketiga. Martabat pertama sembahyang sunat mutlak. Dan contoh-contoh yang sama dengan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat yang kedua tuan-puan ada 2 juzuk niat. Kategori yang kedua, martabat yang kedua yang memadai 2 juzuk niat. Contoh dia ialah mudah sahaja. Contoh dia sembahyang sunat yang punya waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Settle. Dan yang ketiga, martabat yang ketiga, martabat ataupun sembahyang yang sah perlu ada 3 juzuk niat. Apa contoh? Mudah saja. Itu contoh sembahyang wajib. Sembahyang wajib 5 kali sehari. Mesti ada 3 niat. Mesti ada 3 juzuk niat. 3 niat. 3 juzuk niat. 3 perkara. Apa dia? Mesti ada qasam, yakni terlintas tentang diri solat, aku solat. Yang kedua ta'arrud. Ta'arrud ni apa? Menyatakan terlintas apa dia? Fardu atau sunat. Terlintas fardu atau sunat. Sunat apa? Yang ketiga ta'ayun, nyatakan nama solat, zuhur, asar, maghrib, isyak atau subuh. Mudah saja. Itu 3 yang wajib, 3 yang sunat. Kan niat ni tuan-puan ada 6 juzuk semua. Ada 6 juzuk. Martabat yang ketiga iaitu contoh sembahyang yang perlu ada 3 niat, perlu ada 3 juzuk niat. Maksudnya perlu hadirkan 3 juzuk niat yang wajib, 3 juzuk yang sunat. Settle. Dia ada 6 juzuk sahaja. Aku solat fardu, yang ketiganya ialah zuhur, yang keempat 4 niat sunat. Apa dia sunat? 4 rakaat sunat. Yang kelima 4 adaan. Yang keenam kerana Allah Ta'ala. Ada 6 juzuk niat ini untuk mendapatkan full payment, untuk mendapatkan pemarkahan yang sepenuhnya, untuk mendapatkan afdal niat yang sempurnanya ialah penuhkan ke 6 juzuk niat di dalam takbiratul ihram. Bermula daripada A, sebelum Ra, Allahu Akbar, sebelum Ra, selepas A, itulah tempat yang kita mesti ada 6 juzuk niat di dalam takbiratul ihram. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan martabat yang ketiganya daripada 4 martabat niat sembahyang. Apa dia? Sembahyang yang ni sifat sembahyang. Sembahyang yang jenis macam mana? Yang memada, yang sah pada niatnya, niat sembahyang dengan qasad dan ta'arrud dan ta'ayyun.
Kena ada 3 juzuk niat barulah sah. 3 juzuk niat barulah sah salat dia. Dan 3 tambahan itu sunat. Apa contoh sembahyang ni tuan-puan? Sangat mudah, iaitu satu je, iaitu tiap-tiap sembahyang wajib 5 waktu sehari semalam. Mudah. Erti ta'arub, dia nak bagi satu-satu contoh. Ta'arub tu apa? Erti ta'arub itu apa ta'arub? Ta'arub tu terma, nama, merujuk kepada apa? Lintasan fardu atau sunat. Erti ta'arub itu meniat akan fardu. Terlintas hati fardu. Aku sembahyang, satu. Sembahyang apa? Fardu. Tu 2. Fardu tu panggil ta'arud. Ta'arud tu terma. Kalau tuan-puan tak ingat terma tak apa. Duk tu bertukar. Ta'arud mana? Ta'ayun mana? Qasaq mana? Pening dia kata. Mengaji tu tak nak mengaji cara lama ni, pening. Pening tu pasal tak kena teknik. Lepas tu salah ke pengajian lama. Sebenarnya teknik tu tak kena. Teknik tak betul. Kalau betul teknik sangat simple. Ada teknik simple untuk kita faham. Jangan bimbang tuan-puan. Tuan-puan mudahlah ni cerita-cerita orang lama kan. Tuan-puan ni orang profesional, orang yang moden-moden. Tapi kalau orang lama ni, orang kampung-kampung ni, kadang-kadang dia kepikatan pikap dia tu lambat sikit. Sebab tu dia tertukar. Pening dia tu ustaz, mana qasaq, mana ta'arub, mana ta'ayyum ni. Nama, pening kepada nama. Pening kepada nama. Biasalah kita baru-baru tuan-puan, nama tu bertukar lagi. Dan lama familiar dah biasalah. Sebut je nama tu nampak. Terus qasaq terus nampak aku solat. Terus ta'arud sebut nampak fardu. Cuma terma dia sahaja. Sebut ta'ayun nampak zuhur, nampak asar, nampak gerhana, nampak zuhur qabliyah, nampak zuhur ba'diyah. Sebut ta'arud, sebut ta'ayun. Kita dah biasa. Sebab itu ilmu ni kena biasakan dia, kena amal, kena buat, kena guna, kena praktik. Mana contoh erti dia? Erti ta'arud itu meniat akan fardu, iaitu contoh dia, yang ada 3 ni, martabat ketiga kena ada 3 ni. Contoh dia, segala sembahyang fardu yang 5 waktu. Segala sembahyang fardu mana? Yang 5 waktu. Yang 5 waktu ini. Demikianlah niatnya, niat sembahyang 5 waktu. Yang kena ada 3 juzuk yang wajib, 3 juzuk yang sunat. Usalli fardal zuhri, ataupun asri, ataupun maghribi, ataupun isya'i, ataupun subhi. Itu yang wajib. Usalli 1, fardha 2, zuhri 3. 3 yang wajib. Ni lafaz, niatnya dalam hati. Niat ni dalam hati kita. Kita tak boleh tak tahu siapa pun tak tahu niat dalam hati ni. Apa yang isi hati kita tidak ada siapa boleh baca. Tidak ada siapa pun boleh baca isi hati kita. Melainkan kita ungkap. Sebab tu ungkapan perkataan ini, dia panggil ungkapan kepada isi hati. Jadi hati ni terdetik, terlintas, bisik, bercakap. Tidak ada siapa pun boleh menelah, boleh meneka ataupun boleh tahu, melainkan kita mengungkapkan dengan perkataan. Sebab itulah perkataan ini tuan-puan, dia panggil ungkapan isi hati. Dan martabat yang keempat, terakhir tuan-puan, terakhir. Saya takut terlebih masa, kita tak nak ambil masa panjang. Baik, last sekali tuan-puan, sempat kita habiskan hari ini supaya minggu depan ataupun bulan depan kita dah boleh masuk tajuk baru, iaitu terma dan syarat mengucapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram. Ada 21 term of condition takbiratul ihram. InsyaAllah tajuk baru minggu depan. Baik, kita sertakan standard yang keempat daripada 4 standard niat sembahyang.
Dan keempatnya daripada empat niat, empat martabat niat sembahyang. Apa dia? Sembahyang yang memada, yang sah pada niatnya, niat sembahyang. Sah-sah tu dengar tadi panggil takluk pada sah. Memada tu dengan qasad dan ta'arrud dan ta'ayyun dan ta'ayyum nafsih. Kena ada empat, tak memada tiga. Ini kategori ataupun jenis sembahyang yang kena ada empat juzuk niat, barulah sah sembahyang dia. Sebab itulah orang tanya, kalau kita tahu basic ni tuan-puan, jawapan kita akan tepat. Bukan jawapan kita betul. Kita nak betul dan tepat. Ada kadang-kadang betul tapi kurang tepat. Ada orang tanya, Ustaz, kalau sembahyang Jumaat kita terlupa makmuman, boleh kan? Sebab dia terbiasa dengan zuhur, sembahyang belakang makmum, bahkan tu iman, Allahu Akbar, terlitah hati dia, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Tak terlitah pun jadi makmum, maka dia tak boleh ikut. Dia kena sembahyang seorang diri, tak boleh ikut. Kalau ikut menyebabkan batal sembahyang dia. Kenapa? Kerana dia tidak ada niat ikut imam. Apabila tidak ada niat ikut imam, tidak ada keterikatan dengan imam. Dia ini sembahyang munfarid, sembahyang seorang diri, statusnya istiqlal, statusnya dia bebas. Apa saja dia boleh buat mengikut apa dia nak. Dia boleh rokok lama, boleh tujuk lama, boleh baca surah lama. Dia tak terikat dengan iman. Kenapa? Kerana dia tidak niat. Niat itulah yang mengikat peraturan kita dengan imam. Tiba-tiba dia terlupa niat makmum sembahyang zuhur. Sah ke tidak? Sah sembahyang zuhur dia. Maka di konsep ini dia ingatkan sama dengan sembahyang Jumaat. Sebab tu biasa orang tanya saya, Ustaz, saya sembahyang Jumaat kadang-kadang terlupa nak makmum, boleh kan? Dia dah confused. Saya kata sembahyang Jumaat kalau terlupa niat makmum tak sah. Pelik dia. Kenapa pula Ustaz tak sah? Kan kita biasa tak wajib makmum ni. Sembahyang zuhur kan kalau kita terlupa makmum, kita tak wajib ikut. Nampak dah dia confused. Ini mula pening ni. Sebab apa? Sebab dia tak boleh beza syarat niat sembahyang fardu 5 waktu dan syarat niat bagi sembahyang Jumaat. Nak jawab isu ini tuan-puan, perlu kepada basic. Jawapan yang tepat, jawab dia tak sah niat tanpa ada makmuman kalau sekiranya sembahyang Jumaat. Kenapa? Kerana sembahyang Jumaat sembahyang yang jenis perlu kepada 4 juzuk niat. Itulah dia jawapan yang tepat. Kena makmum itu wajib. Dan juga imam itu wajib. Sembahyang Jumaat dia sembahyang yang wajib berjemaah. Dia tak boleh sembahyang seorang diri. Tu settle. Iaitu standard keempat ni. Standard yang kena ada 4 juzuk niat. Sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasa, dengan ada qasa aku solat, dan ta'arruf fardu, dan ta'ayyum nama sembahyang, dan ta'ayyum nafsih imam ataupun makmun. Erti nak kena ada qasa, ta'arruf, ta'ayyum nafsih tu menentukan dirinya imam. Ertinya ni erti ta'ayyum nafsih. Solat. Ertinya erti ta'ayyum nafsih ambil dekat. Menentukan dirinya, diri musalli itu imam atau makmum. Kena spesifikkan dia ni status ni imam atau makmum. Iaitu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Sembahyang lain tak. Main Jumaat aja, jangan duk buat sembahyang lain pula. Sekejap lagi sembahyang Zuhur. Ustaz kata tadi, kena wajiblah imam, kena wajiblah makmum. Pula dah. Itu sembahyang Zuhur. Ni Jumaat. Jangan terlupa. Dia baru belajar ni tuan-puan, yang dia banyak kepeningan. Banyak kita ambil satu hukum nak apply pada hukum lain. Tak. Dia ini Jumaat. Zuhur dah. Zuhur dia tak wajib makmum, tak wajib imam. Walaupun seluruh makmum di belakang kita ni, ribuan makmum di belakang kita nak follow kita. Kita sebagai imam. Adakah wajib kita niat imam? Tak wajib. Kita tak nak pahala jemaah 27. Aku dah banyak pahala. Kata imam, setiap hari aku jadi imam. Setiap hari aku dapat pahala imam. Aku dapat pahala 27. Maka hari ni aku cuba nak sembahyang seorang diri untuk dapatkan satu pahala.
maka dia tak niat. Usalli fardal zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sudah ribuan makmum di belakang dia niat makmumam, niat ikut imam. Boleh ke tidak? Boleh. Dia tak syarat makmum ni niat ikut imam, imam tu kena niat imam, tak syarat. Imam dia nak niat ke tak niat ikut imam terpulang kepada dia, tak wajib dia niat imam. Dan tidak menjadi syarat untuk dapat pahala jemaah 27 orang yang di belakang ini mesti iman ini niat imam, tidak. Yang syaratnya ialah makmum di belakang ini kalau nak pahala 27 nak ikut imam mesti syarat dia niat makmumam, kena niat makmum. Itu syarat dia. Sebab tu tuan-puan, kenapa isu ini nak jawab basic, benda-benda basic saja ni. Kenapa tidak disyariatkan orang kita buat benda yang tidak disyariatkan, hukum dia haram? Tuan-puan perasan tak? Apabila kita nak follow makmum, nak follow imam, kita nak ikut imam, kita pergi RNR. Contoh sahajalah RNR, kat lain pun sama. Kita tengok ada individu, ada seorang lebay, ada seorang haji ni sedang solat. Lalu kita pun nak ikut dia. Sebab kita tak nak sembahyang seorang diri. Kita nak ikut dia. Tetapi tak tahu etika. Tak tahu cara nak ikut. Kita pergi kat dia duduk sebelah kanan, betul dah, sunat berada sebelah kanan kalau seorang diri. Tetapi yang tak betulnya ialah kita sentuh dia. Takbir Allahu Akbar, kemudian kita sentuh bahu dia. Kenapa kita nak sentuh bahu dia? Adakah ada syariat sentuh bahu? Ya, ada syariat, tapi bukan di tempat ini. Ada tempat lain, ada situasi lain yang disyariatkan sunat untuk kita sentuh bahu orang di hadapan supaya dia turun bersama dengan kita. Tetapi bukan pada situasi ini. Tak sunat pun kita sentuh imam. Kenapa? Kerana tak wajib dan tak syarat iman itu dia kena tahu kita nak ikut. Dan tak syarat iman itu kena niat dia jadi iman baru kita boleh ikut. Tak syarat. Sebab itu tidak disyariatkan kita sentuh imam. Sesiapa yang menyentuh imam terlepas takbir Allahu Akbar, dia sentuh iman, jawab dia termasuk hukum haram mengganggu orang yang sembahyang. Allahu Akbar, sentuh imam. Kalaulah dia belum takbir lagi, sentuh dulu. Ada orang dia sentuh dulu baru takbir Allahu Akbar. Haram. Kenapa? Mengganggu orang di dalam sembahyang. Dia tak sembahyang lagi, dia sentuh orang. Takbir Allahu Akbar baru sembahyang, sentuh orang. Kenapa? Kerana tidak disyariatkan. Apabila tak syariat tiba-tiba dia buat juga, maka termasuk perkara yang fasidah, yang rosak, yang bukan syariat. Itu jawapan dia. Kenapa kita nak sentuh? Kononnya kita nak beritahu dia imam. Tak perlu beritahu dia jadi imam. Kita makmum. Tak perlu beritahu. Dia tak tahu, dia tahu ke tahu, tak menjadi syarat. Hanya menjadi syarat untuk dia nak pahala. Dia perlu niat. Tetapi kita, dia tahu ke tak tahu, kita follow betul dengan etika dia ataupun betul dengan syarat sah qudwah dan syarat sah untuk dapat pahala jemaah, maka akan diganjarkan pahala 27 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-puan, semuanya kita akan bincang dalam kitab kita. Ada 13 syarat sah mengikut imam. Dan kita akan bincang bagaimana cara, ada beberapa perkara yang meluputkan fadilat jemaah 27 dan ada beberapa perkara yang tak sah kita ikut. Bukan luput fadilat 27, tetapi tak sah kita ikut dia sebagai makmum, tak sah. Ini bukan senam nak sembahyang jemaah tuan-puan. Pahala yang wow, pahala yang besar, tetapi dia punya terma juga ada tambah, juga bertambah daripada sembahyang seorang diri. Baik. Dia yang sunat sentuhnya bila tuan-puan? Ketika mana kita pergi sembahyang sah pertama penuh. Sembahyang sah pertama penuh, kita berada di center, di tengah-tengah. Di tengah-tengah belakang iman betul, sah kedua. Kita nak bina sah kedua. Ada cara membina saf. Membina sah pertama, membina sah kedua, ada cara. Kalau kita orang pertama tuan-puan, kita orang pertama, kita pergi nak duduk di mana? Jangan berada di sayap kiri, jangan berada di sayap kanan. Jangan duduk wing kiri, wing kanan, itu main bola boleh. Kita kena duduk center. Kita pergi orang pertama, kita berada di center. Pastikan di tengah-tengah imam. Tengok imam di mana? Kita berada di belakang imam. Sah kedua ni. Kanan tak ada, kiri tak ada. Kalau kita ada dua orang, okey.
Kita duduk tengah imam, kemudian kawan kita duduk sebelah kanan kita. Datang orang ketiga duduk sebelah kiri. Datang orang keempat duduk sebelah kanan. Datang orang kelima sebelah kiri. Begitulah dia, balance, begitulah dia. Tetapi isunya kita seorang sahaja, tidak ada kawan. Maka kita berada di tengah-tengah, di belakang betul-betul imam, dan sunat kita sentuh orang di hadapan itu supaya dia turun bersama kita untuk mengelakkan kita makruh berada seorang diri. Ini adalah tempat, salah satu situasi yang disunatkan sentuh, tarik orang depan supaya dia undur ke belakang, dan orang depan itu dia akan centerkan, bermakna hujung sana, hujung kiri atau hujung kanan akan ada lompan satu, maka akan ditambah oleh orang yang baru sampai. Itu cara ataupun teknik menyusun saf yang betul. Kita ini main hantam sahaja, main bedal wal hantam wal gomo. Tu gomo sahaja. Itu penting tuan-tuan, study. Tak rugi orang yang study tuan-tuan, mulia. Mulia, sangat mulia orang yang study di sisi Allah Subhanahu wa taala. Last sekali tuan-tuan, saya nak break 10, ada urusan sikit. Hari ni sibuk tuan-tuan, setiap hari Sabtu ada urusan saja tu kadang-kadang kena mula awal. Hari ni okey sikit, boleh mula pukul 10. InsyaAllah saya rasa minggu depan tu kita akan ubah tarikh, mula pukul 9.30 tuan-tuan, mula pukul 9.30. Mana tuan-tuan tadi contoh last sekali? Artinya menentukan dirinya iman atau makmum, iaitu sembahyang Jumaat, dan seumpama sembahyang Jumaat. Apa ya seumpama sembahyang Jumaat? Iaitu sembahyang qasar. Qasar pun kena ada 4 juga. Kerana wajib pada solat qasar itu niat qasar. Kena niat qasar. Jadi wajib niat qasar. Kalaulah kita nak ringkaslah, usolli fardal zuhri qasran. Kena nyata qasar. Sebab kita nak ringkas daripada 4 ke 2. Kena nyata. Demikianlah niatnya usolli fardal jum'ati imamam atau makmuman. Artinya sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, aku imam ataupun aku makmum. Contoh lain, usolli fardal zuhri ataupun fardal asri ataupun fardal isya'i maqsuratan ataupun raka'ataini. Kena sebut maqsurah ataupun qasran, kena sebut. Artinya saja aku sembahyang fardu zuhur ataupun fardu asar ataupun fardu isya diqasarkan ataupun 2 rakaat. Sebut qasar boleh, sebut 2 rakaat boleh. Tapi kena sebut 4 tu. Kena sebut juzuk yang ke-4, ada 4 juzuk. Jadi 4 juzuk ni 2 contoh. Sembahyang Jumaat dan juga sembahyang qasar wajib ada niat 4 juzuk, dan selebihnya 2 itu sunat untuk kita sebut, iaitu bilangan rakaat dan juga adaan dan juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sunat pada sekaliannya itu, ni dia nak cerita pula mana sebutan niat yang sunat yang kita kena ada. Dan sunat pada sekalian, pada semua niat itu. Apa sunat? Niat bilangan rakaat. Berapa rakaat sunat? Usolli fardal zuhri 4 rakaatin, 4 rakaat. Kalau tak tersebut 4 pun tak apa, sah. Sebab sembahyang zuhur, asalkan sebut zuhur, zuhur memang ada 4 je. Tak ada zuhur 5. Sebab tu orang pening tuan-puan, dia kata ustaz saya terlupa lah nak sebut zuhur 4 rakaat. Sembahyang saya sah dah ustaz. Saya susah hati ni. Banyak kali dah saya terlupa sembahyang zuhur. Niat dia apa? Aku sembahyang fardu zuhur. Nak cepat sangat. Lepas tu terus bar. Lepas bar tu baru terlupa. Tak terlintas di hati tadi 4 rakaat. Tak terlintas di hati tadi kerana Allah. Lepas tu sah ke tak sembahyang? Susah hati dia kalau tak tahu. Jawab dia sah. Kenapa? Kerana hak wajibnya kena ada 3 sahaja. Hak 3 lebih itu sunat. Tu dia. Boleh jawab secara tu clear lah. Hebatlah tu. Dan sunat pada sekalian itu bilangan rakaat. Sunat bilangan rakaat ni. Dan niat kerana Allah. Sunat. Ada juga orang fikir pakai logik akal tuan. Kalau tak niat kerana Allah, dia semayang bukan kerana Allah. Tak sah semayang dia. Dia kira pakai ni tuan. Ilmu ada syariat ni dia ada panduan dia. Jangan pakai semua pakai rasional akal saja. Dia kata mana boleh tak niat kerana Allah. Kalau tak niat kerana Allah Ta'ala, dia kata sembahyang tak sah.
Allah Ta'ala nak bagi pahala, tiba-tiba tak niat kerana dia. Itu ikhlas. Kerana Allah sunat, kena niat, bukan wajib. Sunat kerana Allah. Kalau niat kerana Allah dalam hati kita, dapat pahala sunat. Kalau tak niat kerana Allah pun, memang bulat hati kita sembahyang memang kerana Allah dah, bukan sembahyang kerana lain. Bukan nak sembah dinding. Bukan sembahyang kerana mak kita, bukan sembahyang kerana suami kita. Sembahyang kerana Allah, perintah Allah. Ada juga sopan. Tazkirah pada kita. Dan keluar segala tanbih lah sekali. Tanbihun, peringatan. Bermula hikmah dituntut meniat akan dak sembahyang. Rahsia ni, bukan wajib. Bukan nak cerita wajib. Wajib dah cerita dah. Wajib kena niat diri sembahyang. Apa rahsia dia? Bermula hikmah, yang ni rahsia. Dituntut, diwajibkan niat akan diri sembahyang. Kerana mengeluar dengan dia segala ibadat yang lain daripada sembahyang. Supaya terkeluar segala ibadat lain. Apabila kita kata aku sembahyang, terkeluar puasa, terkeluar ibadat-ibadat lain. Memang aku ni solat. Itu penting kenapa wajib sebut aku sembahyang. Rahsia saja. Dan keluar segala sembahyang dan keluar segala sembahyang sunat dengan niat fardu. Kenapa kena ada niat fardu, sembahyang fardu zuhur? Supaya terkeluar semua jenis sembahyang sunat. Kerana kita dah sebut fardu, maknanya bukan sembahyang sunat, tapi aku sembahyang fardu zuhur, bukan sunat qabliyah. Itu rahsia dia. Dan keluar segala jenis waktu dengan niat satu waktu yang tertentu. Apabila kita niat waktu tu waktu zuhur, maka terkeluar sembahyang yang waktu lain. Dan keluar makmum dengan niat dirinya imam, dengan akasnya dan sebaliknya niat imam terkeluar makmum, niat makmum terkeluar iman. Wallahu a'lam. InsyaAllah tajuk baru bulan depan, minggu depan, fasal bermula takbiratul ihram itu 21 syarat. Cara untuk kita ungkapkan lafaz yang bernama takbiratul ihram, Allahu Akbar, mesti jaga 21 terma dan syarat untuk memastikan bahawa ungkapan kita, perkataan kita, lafaz kita tepat dan betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-puan, kita akan bertemu lagi minggu depan. Kita mula awal sikit tuan-puan, kita ubah sikit, kita mula 9.30. Kita ubah sikit tuan-puan. Kalau kita ubah sikit 9.30. Saya rasa tak berapa nak pertengahan lah. Kalau pukul 9 mungkin tuan-puan takut ada urusan lain. Melainkan saya emergency, terpaksa saya mula awal. Waktu-waktu tertentu saya akan mula pukul 9. Tetapi untuk ambil jalan tengah supaya ada orang-orang yang nak ke pasar dan sebagainya, kawan-kawan kita, teman-teman kita, makcik-makcik dan kakak-kakak kita yang nak keluar pagi ke pasar, kita meraihkan mereka. Kita mula 9.30, insya-Allah habis pukul 10.30. Biasanya lebih kurang 1 jam sahaja. Mudah-mudahan tuan-puan kita diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, kita diberikan oleh Allah Ta'ala manfaat, kita diberikan oleh Allah Ta'ala keberkatan ilmu, keberkatan harta benda, keberkatan usia kita, keberkatan anak isteri kita, dan paling penting keberkatan usia kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita, title kita, standard kita di sisi Allah sebagai seorang penuntut ilmu dan juga sebagai seorang penyebar ilmu. Kerana dua title ini, dua profession ini, profession yang sangat tinggi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang didambakan, yang dikejar, yang diimpikan oleh seluruh para ulama. Mereka nak supaya mereka mati dalam title orang yang menuntut ilmu syariat dan orang yang menyebarkan dakwah ataupun ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita tuan-puan, tekadlah di hati kita, semak di hati kita, niat di hati kita betul-betul, aku akan mati dalam keadaan title dan profession aku sebagai orang yang menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu agama, ilmu fardu ain. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Taala layanan special. Allah Taala angkat kita sebagai orang VIP di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan para ulama di sana kelak, pada masyarakat kelak, kita mengambil tempiasan dan aura di kalangan para orang saleh, di kalangan para ulama, di kalangan para wali Allah, dan juga kita bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi tabaraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min 'ibadika as-salihin
المتقين وجعلنا من عبادك المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين والعابدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan.